Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua. Okey, hari ni hari Rabu, kita akan buat kelas seperti biasa. Hari ni cikgu bagi extra sikit, cikgu bagi video supaya kamu akan lebih nampak lah kan. Kalau ada orang bercakap ni tak ada dah boring sangat kan daripada membaca je tak ada orang cakap kan. Okey, hari ni kita akan belajar reka bentuk teknologi tingkatan 3. Okey, minggu lepas cikgu dah bagi nota suruh kamu baca berkaitan dengan bab 1, 1.1 dan 1.2. Betul? 1.3 sekali. Hari ni kita nak belajar 1.1.4 dengan 1.1.5. Berapa banyak satu dah. Okey. Jadi, minggu lepas tu cikgu dah bagi nota berkaitan dengan ni dan apa sedikit latihan lah supaya kamu boleh nampak apa yang cikgu nak sampaikan tu. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan boleh tanya cikgu, okey? Jadi sebelum kita masuk pada tajuk baru, cikgu akan ceritakan semula sedikit sebanyak mengenai apa yang kita belajar minggu lepas, okey? Okey, mari kita tengok. Tahu tak kenapa cikgu ulang balik bab 1? Sebab kamu nak exam tau. Kamu nak exam minggu depan. Bukan minggu depan, bulan depan. Jadi kamu kena baca balik semua benda, okey? Supaya kamu tak lost lah, okey? Kalau baca balik tak lost. Tak salah pun baca balik. Barulah ingat balik. Tengok bila cikgu bagi kerja, kamu boleh buat balik baru. Oh, macam ni rupanya, macam ni rupanya. Baru teringat balik. Okey, sebelum mula cikgu akan bagi tahu apa yang kamu akan dapat di akhir pembelajaran hari ini. Kamu akan dapat dua benda ni, nampak? Daripada sini sampai sini. Kamu akan dapat menghasilkan gambar rajah blok diagram. Produk mekatronik sedia ada. Ada 3 jenis produk mekatronik yang kita akan belajar sekejap lagi. Lepas tu yang kedua, kamu tahu macam mana untuk menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk untuk produk yang diubah sesuai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Okey? Okey, mari kita lihat. Okey, sebelum tu cikgu nak recap dulu apa yang kita belajar minggu lepas. Pertama sekali, minggu lepas kita belajar mengenai maksud reka bentuk mekatronik. Ni kena hafal ya, wajib hafal soalan yang famous sekali. Soalan yang famous sekali. Apa itu reka bentuk mekatronik? Okey, hafal ini saja, bukan banyak pun, sikit je. Lagu Blackpink pun boleh hafal, takkanlah yang ni tak boleh hafal kan? Okey, reka bentuk mekatronik bermaksud reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Senang je, hafal ini saja. Kalau rajin, baca ni semua apa sekali cerita pasal mekatronik. Tak sorry-mori ni, rajin baca. Okey? Yang seterusnya dia bercerita juga dalam buku teks ni kalau kamu rajin baca sebab soalan ada juga berkaitan dengan perkara ini ya mengenai revolusi industri ni. Sekarang ni kita dalam revolusi industri berapa? Yang keempat kan? Tapi walaupun kita sekarang dah nombor 4, kita still kena tahu juga sebelum ni punya revolusi industri tu macam mana cerita dia. Daripada revolusi industri 1, apa yang terjadi? Bermula dengan penggunaan reka bentuk mekanikal untuk gantikan tenaga manusia. Masa ni lah mereka dah start try and error kan. Macam mana nak buat telefon, macam mana nak buat lampu. Masa ni lah mereka cuba-cuba nak gantikan tenaga manusia tu kepada barangan mekanikal ataupun elektronik. Okey, pergi ke revolusi industri 2.0. Masa ni lah bermula penemuan tenaga elektrik. Yang nombor 1 tu tak jumpa lagi elektronik. Dia mekanikal sahaja. Tak ada elektronik lagi. Tak ada sistem elektronik lagi. Okey. Pergi ke revolusi 2.0 ni barulah ada je tenaga elektrik. Boleh lah yang tadi cipta mentol tadi kan. Cipta mentol. Tenaga elektrik, adanya lampu lah, ada kipas apa semua, barulah mereka cuba untuk cipta dengan kuantiti yang lebih besar dan lebih cepat. Lepas tu, pergi ke revolusi 3.0. Masa 3.0 apa pula, memperluaslah reka bentuk elektronik ni. Lepas tu sampai ke sekarang ni, kita revolusi industri 4.0. Kita gunakan IR, Artificial Intelligence. Ataupun kamu boleh baca sepenuhnya ni, boleh hafal.
Revolusi 4.0 apa? Ini penting ni Bukan penting untuk subjek ni je. Penting sampai kamu keluar nanti kamu kerja pun. Kamu kena tahu revolusi industri 4.0 ni apa. Ini pengetahuan am. Semua orang wajib tahu. Okay? Okey, revolusi 4.0 ni apa? Untuk merupakan kemajuan sistem industri berkembang dengan lebih pesat menerusi konsep cyber physical. Cyber physical tu apa pula cikgu? Ya Allah. Okey, cyber physical tu adalah untuk mengawal, mengurus operasi industri dengan menggunakan sistem mekatronik, internet benda, daya raya, data raya, penggunaan perkomputeran awan, kecerdasan buatan. Inilah artificial intelligence. Nampak macam pandai kan sebut benda tu kan? Okey. Seterusnya. Ini pun penting. Okey. 9 teras revolusi 4.0. Ni semua kena hafal ni. Simulasi, pembuatan bahan tambah perkomputeran awan, realiti terimbul, daya kerja, keselamatan cyber. Ni semua kena hafal ya. Kena hafal yang ini sangat penting. Okey, masuklah 1.1.2. Ada 4 jenis sistem. 4 jenis sistem yang kita kena hafal. Iaitu benda-benda ni adalah elemen dalam mekatronik. Okey? Daripada sistem ni, yang ni penting tau sistem ni sebab dia akan daripada ni kalau kita hafal ni, kita faham ni barulah kita boleh masuk bahagian nak lukis nanti. Semuanya berkaitan ya. Okey, yang pertama sistem elektrik tu apa kamu kena tahu. Sistem elektrik tu gunakan arus elektrik cikgu. Arus sama ada arus terus ataupun ulang alik cikgu. Sebab sebagai bekalan kuasa. Okey, yang tu dah faham dah. Okey, cantik dah tu. Ni benda contoh dia ni. Contoh elemen sistem elektrik yang dibuat. Daripada panel solar, pergi ke pengecas solar, bateri sampailah bolehlah terhasilnya kipas shielding automatik. Yang kedua, sistem mekanikal. Sistem mekanikal pula apa? Sistem mekanikal tu adalah gabungan beberapa komponen mekanikal berfungsi sebagai penghantar untuk pindahkan satu sumber gerakan motor ni kepada bentuk yang lain. Contoh ni macam gear tali sawat. Digunakan untuk membolehkan pemain DVD ni buka, ditutup. Tali sawat ni. Okay, ni contoh dia ya. Okey, yang ketiga, sistem elektronik. Kalau boleh pernah tengok ni papan-papan ni, kalau kita buka TV tu, jangan kau pergi buka pula TV kat rumah kau kat belakang tu. Kalau buka TV tu, jumpalah benda ni. Kalau dalam telefon kita kalau pecah pun adalah benda-benda macam ni. Inilah contoh-contoh sistem elektronik. Sistem elektronik ni dia menggabungkan sambungan fizikal komponen-komponen. Ni komponen lah ni. Komponen-komponen elektronik ni digabungkan. Jadilah sistem elektronik. Ada lampu LED, ada kapasitor, ada pelintang dan macam-macam lagi. Bila digabungkan di atas satu board, terhasillah komponen elektronik, sistem elektronik. Okey? Dan yang terakhir adalah sistem kawalan pengaturcaraan. Inilah sistem pengawalan. Contoh dia. Untuk pengawalan mikro ya. Sistem kawalan ni dia adalah kaedah. Kaedah kawalan sistem untuk mengurus, untuk mengarah, untuk mengatur, mengawal atur tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Inilah yang digunakan. Sistem yang digunakan. Okey. Ni pasal pengaturcaraan. Sebab kita nak buat automatik kan kita kena tahulah proses-proses komputer dia kan. Mana boleh automatik biar macam tu je. Kena masukkan sistem kat dalam tu. Dalam ni lah kita boleh tahu Scientech, Simatic tu apa ni kena hafal ya. Scientech tu apa, Simatic tu apa. Okay. Okey, habis. Masuklah tajuk hari ini. Itu mukadimah saja. Mukadimah saja sudah panjang kan. Okey, masuk tajuk hari ini. Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, ini apa? Kereta kawalan jauh. Beli pintu longsor automatik dan juga mesin basuh automatik. Kita akan bincangkan tentang tiga benda ni. Tiga benda ni
Dan kita akan bincangkan nanti macam mana cara nak lukis dia. Yang ni kita dah belajar dah ni minggu lepas ni. Cikgu silap ni. Ni kita dah belajar dah minggu lepas ni macam mana cara kita nak terangkan fungsi elemen dia ni. Kita kena letakkan 3-4 benda yang kita letak tadi. Sistem tadi. Kena menggabungkan sistem mekanikal macam mana fungsi dia untuk kawalan jauh. Kita kena tahu sistem elektronik macam mana fungsinya dalam alat kawalan jauh. Kena tahu juga sistem kawalan pengaturan caraan dalam dia, sistem elektrik dalam dia. Begitulah juga untuk papan gelongsor dan juga untuk mesin basuh tadi. 3 benda tak jauh, tak banyak pun. 3 benda je yang kamu kena hafal, yang kamu kena faham. Dalam exam akan masuk salah satu je, tak banyak. Okay? Kalau kamu faham satu, kamu dah boleh faham untuk ketiga-tiga sebenarnya. Okay? Okey, kita masuk untuk tajuk kita hari ini. Tadi mukadimah tadi. Ini baru yang kita nak bincangkan. Hari ini kita akan belajar macam mana nak hasilkan gambar raja blok untuk produk mekatronik yang sedia ada. Okey? Alright. Jadi, kenapa kita nak kena lukis block diagram ni? Okey? Jadi, kenapa kita nak lukis block diagram ni? Supaya kita tahu fungsi elemen pada produk mekatronik ni. Sebab gambar raja blok ni, dia dimaksudkan dengan satu lukisan yang mewakili litar. Litar sebuah produk tu ataupun elemen dalam produk tu. Dia dilukis dalam bentuk blok. Jadi kita lebih nampak, kita lebih faham. Okey, jadi tanda anak panah kat dalam blok ni kita guna untuk tunjukkan urutan dia daripada input kepada proses kepada output. Daripada tu kita boleh nampak secara terus. Okey, input dia macam mana? Proses dia macam mana? Output dia nanti jadi macam mana pula? Macam tu kan. Okey, lepas tu inilah contoh gambar raja blok dia kan. Okey, untuk input, bahagian yang dia berfungsi untuk apa ni? Untuk menerima dan menghantar isyarat daripada peranti kemasukan ni. Pergi ke pengawal, bahagian pengawal untuk diproses. Okey, daripada pengawal ni digunakan pengatur caraan. Untuk apa? Untuk kita bagi isyarat lah. Bahagian pengawal ni lah yang akan bagi pengatur caraan ni lah akan bagi isyarat dekat bahagian pengawal. Kan pengatur caraan ni tadi kita tengok kita kena ada sistem dia kan. Kena untuk apa buat dia jadi automatik dia ada sistem dia sendiri. Daripada pengawal pula dia akan ke peranti keluaran. Okey. Sebab tengok ni dia cakap untuk menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran setelah menerima isyarat daripada bahagian pengawal. Okey? Tapi macam mana pun setiap produk mekatronik ni dia ada gambar rajah blok yang berbeza daripada 3 benda yang kita kena hafal tadi kan. 3 benda tu kita akan belajar untuk lukis blok ni. Apa dia tadi? Mesin basuh automatik. Apa lagi? Mesin basuh automatik, gelongsor pintu automatik dan kereta automatik. Alat kereta automatik. 3 benda tu je kita nak kena belajar. Tak banyak pun 3 benda tu kita kena tahu. Macam mana nak lukis rajah blok masing-masing. Okey? Okey. Masuk kereta alat kawalan jauh. Okey, kereta alat kawalan jauh ni dia ada panel kawalan pada telefon pintar. Okey, dia automatik di sini tapi kawalan dia secara dalam telefon kita. Macam drone lah. Drone pun kadang-kadang kita boleh kawal melalui telefon ataupun ada tempat dia kan kalau kita boleh kawal. Kalau yang ini dia menggunakan Bluetooth lah. Cuba tengok ni. Dia akan hantar isyarat melalui transmitter input kepada micro pengawal receiver pada alat kawalan kereta jauh melalui sambungan Bluetooth. Okey. Jadi pemacu motor dan motor AT, yang ini bahagian sistem tadi, akan menggerakkan roda seperti yang diarahkan oleh mikro pengawal. Okey, yang inilah yang akan mikro pengawal dia kan akan kawal dia. Tengok ni, panel kawalan tanpa wayar adalah sebagai input dia lah.
Okey, lepas tu proses dia merangkumi mikro pengawal. Terbahagi kepada dua, pemacu motor dengan motor AT. Jadilah roda tu berputar. Daripada proses-proses inilah roda tu boleh berputar. Okey? Faham? Okey? Ingat ya, daripada input dia cikgu ulang sekali lagi. Input dia adalah panel kawalan tanpa wayar. Panel kawalan tanpa wayar ni macam mana? Daripada ni lah kita Bluetooth nampak ni. Dia hantar panel kawalan pada telefon pintar. Berfungsi sebagai pemancar isyarat ataupun transmitter untuk hantar isyarat input kepada receiver iaitu mikropengawal. Dia akan hantar kepada mikropengawal. Telefon ni dia akan hantar kepada mikropengawal. Daripada mikropengawal tu pula akan bergeraklah. Akan terjadilah sedikit gerakan kepada pemacu motor dan motor AT. Lepas tu barulah roda boleh berputar. Okey? Okey, untuk pintu golongsar automatik pula, macam mana dia berlaku? Kita selalu lalu saja tak fikir kan? Okey, daripada kita belajar ni baru kita fikir macam mana benda tu bergerak. Jadi baru kita lain pada yang lain. Kau kan tengok saja je tak ada benda kan? Jadi tengok dengan ilmu kan? Okey, pintu gelongsar automatik. Okey. Macam mana dia berlaku? Pendera gerakan pada pintu gelongsar automatik ni dia akan kesan kan? Kesan kalau ada orang nak datang dia terbuka sendiri. Tak payah kita jenuh-jenuh kopek dia nak terbuka, tak payah. Dia automatik. Kita datang dia terbuka sendiri. Macam mana dia terjadi? Isyarat input akan dihantar kepada sistem kawalan yang terdiri daripada mikropengawal. Okey, isyarat kawalan diterima daripada mikropengawal tadi tu dan akan menggerakkan motor AT. Macam ni juga, sama juga daripada mikropengawal dia akan gerakkan motor AT. Menggerakkan motor AT yang digabungkan bersama mekanisme takal dan tali sawat. Yang ni dia menggunakan takal dengan tali sawat ya. Yang atas ni dia tak guna tali sawat dengan takal. Dia hanya guna pemacu motor dengan motor AT. Okey? Sebab itulah lain ya. Sebab itulah lain untuk setiap gambar raja blok. Dia berdasarkan produk yang masing-masing. Okey, jadi pintu akan sentiasa dalam keadaan tertutup jika tak ada sebarang pergerakan oleh penderia gerakan. Okey, nampak ni. Input dia pergerakan objek ataupun manusia hidup. Okey, daripada penderia gerakan ni dia akan bagi transmit dia dekat dia tengok isyarat input dia akan hantar kepada apa? Kepada proses mikropengawal dan seterusnya akan hantar kepada motor AT, takal dan tali sawat dan pemacu motor. Lalu pintu pun dibuka atau ditutup. Okey, senang je kita nak hafal ni. Senang je, benda yang sama je sebenarnya. Tengah-tengah mesti mikropengawal. Sebelah sini kita fikirlah sendiri. Output dia apa? Untuk apa? Untuk kereta tadi output dia dua je, motor AT ataupun pemacu motor. Kalau yang ni banyak sikit, tambah satu lagi. Takal dan tali sawat sebab dia nak buka kan. Dia guna tali lah kan. Tali sawat lah dia guna untuk dia buka, tarik pintu tu. Okey? Okey, kita pergi kepada nombor 3. Mesin basuh automatik. Ini tak ada guna ni. Bukan macam alat kawalan kereta kan boleh pusing tayar kan. Kita tengok macam mana dia berlaku. Okey, isyarat input daripada mood pilihan pada panel kawalan akan dihantar pada sistem kawalan yang terdiri daripada mikropengawal. Okey, kita dah hafal lah. Yang tengah ni memang mikropengawal cerita dia. Okey, daripada input lah yang berbeza. Macam atas ni, input dia apa? Input dia kena ada pergerakan manusia. Barulah input dia berlaku. Kan atas ni sekali, apa input dia? Input dia kena ada kawalan tanpa wayar ni. Kita gerakkan dekat telefon ni, barulah termasuknya input. Barulah transmit dekat mikropengawal ni. Kalau yang akhir sekali ni untuk mesin basuh mestilah kena tekan dulu kan. Jadi mood pilihan kita ataupun apa yang kita tekan tu, kita tekan sebelum basuh tu, itulah input dia. Input tu akan hantar kepada proses dia lah, mikropengawal. Lepas tu output dia adalah motor AU. Motor AU ni apa? Arus terus ke arus ulang alik? Kena tahu ya arus terus atau ulang alik.
Okey, lepas tu ada takar dan tali sawat dan pemacu motor. Lepas tu drum pun berpusing. Okey? Kena ada empat-empat proses ni. Ada input, ada proses, ada output. Barulah benda tu bergerak. Sistem automatik tu bergerak. Okey? Okey, yang kedua kita akan belajar hari ini cara untuk menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk dan akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Okey, apa yang kita nak belajar ni untuk ni? Okey, sebenarnya dalam sebuah produk yang kita buat mesti ada kelemahan. Tak ada benda yang tak ada kelemahan. Mesti ada kelemahan. Daripada kelemahan tu lah kita boleh cari macam mana cara kita untuk tutup kelemahan tu ataupun kita bagi yang lemah tu tak jadi lemah dah. Okey, macam mana kita nak tahu kelemahan sebuah produk kita tu? Sesebuah produk elektronik tu dengan membuat lakaran lah. Lakaran daripada lakaran gambar rajah blok tu kita tahu input, kita tahu proses, kita tahu output. Daripada situ kita boleh nampak apa kekurangan dia. Macam ni. Tengok ni dia sembang apa ni? Dia sembang dengan cikgu dia. Okey, dia tak mempunyai kawalan kelajuan. Okey, dia fikir macam tu. Kereta ni mudah rosak apabila dilanggar dengan dinding. Okey, yang tu. Kelemahan kedua. Kelemahan ketiga, tidak mempunyai lampu. Kelemahan ketiga. Okey, daripada kelemahan-kelemahan ni lah kita kena buat lakaran supaya kita tahu kelemahan dia dan kita tahu macam mana kita nak atasi kelemahan tu. Okey, daripada sini kita akan belajarlah pasal benda tu. Okey, cuba tengok. Benda pertama yang kita nak buat supaya kita tahu kelemahan sebuah produk tu adalah kita kena ada analisis fungsi. Analisis. Kita analisis lah produk kita tu. Analisis dia. Tengok ni. Analisis dilakukan bagi mengenal pasti masalah pada kereta kawalan jauh. Tengok ni dilukis. Model fungsi. Ini adalah model fungsi ya. Model fungsi bagi kereta kawalan jauh. Daripada sini kita boleh nampak dah. Daripada lantai ke roda, kepada pemegang badan, kepada pemegang roda. Daripada sini kita nampak dah. Okey, inilah kita macam contohnya apa lakaran awal lah model kita. Fungsi model kita tu. Lakaran fungsi model kita tu supaya kita boleh nampak secara terus apa yang perlu, apa penambahbaikan yang boleh dilakukan kan. Okey, daripada lakaran analisis kita ni, tengok ni berdasarkan fungsi model fungsi ni kita boleh kenal pasti punca untuk fungsi tambahan. Tengok ni. Mengapa? Mengapa kawalan jauh rosak dilanggar dengan halangan? Mengapa? Kawalan jauh mudah rosak kerana kekuatan badan yang rendah. Ataupun kawalan jauh suka dikawal apabila berkawasan gelap. Mengapa? Lepas tu, mengapa? Barulah kita tahu. Oh, rupanya begitu. Kan? Daripada kita tanya mengapa, barulah kita boleh tahu apa sebab musabab dia dan kita tahu macam mana cara kita nak memperbaiki benda tu. Kan? Cikgu bagi contoh lah. Macam contoh lah kita punya basikal rosak. Okey, basikal tayar ketat. Okey, itu permulaan dia. Permulaan analisis kita nampak lah. Kan? Analisis tayar kita jadi ketat. Tayar ketat kenapa? Sebab minyak kurang. Okey, minyak kurang kenapa? Kenapa? Barulah akhir sekali kita boleh tahu. Oh, rupanya cara nak memperbaiki dia kena letak minyak apa semua. Macam itulah. Okey, tengok ni. Batasan, limitation pada kereta jauh adalah pencahayaan di kawasan gelap dan gerak balas yang perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh bagi mengelakkan pelanggaran. Jadi daripada sini kita dah tahu dah. Daripada analisis berantai punca dengan kesan ni kita dah tahu dah cara dia ataupun limitation kekurangan dia. Kan? Jadi kaedah penyelesaian dia adalah secara pemisah masa digunakan kerana ini untuk alat kawalan kereta tadilah. Okey. Okey, tengok ni. Salah satu konsep prinsip inovatif yang dipilih untuk menyelesaikan masalah ini adalah tindakan awal. Tindakan awal lah sebelum benda tu menjadi lebih teruk kan. Konsep ini membolehkan sistem kawalan kereta
alat kawalan kereta jauh mengesan tahap pencahayaan. Jadi kan tadi masalah dia mengenai cahaya. Jadi dia pun letakkan sesuatu untuk mengubahnya. Tengok ni cadangan pengubah suaian. Jadi kamu kena hafal lah ni. Kena baca, kena faham. Baca ni semua ni. Okey? Dan faham. Benda yang senang je. Yang seperti yang saya bagi tahu tadi. Kena tahu cadangan penyelesaian masalah inovatif yang kita boleh guna tu. Jadi dalam soalan selalunya akan tanya, okey, apa permasalahan kereta jauh akan hadapi, kereta kawalan jauh akan hadapi dan bagaimanakah cadangan pengubah suaian kereta kawalan jauh? Macam tu soalan akan tanya. Okey? Jadi ini adalah gambar rajah blok bahagian kereta kawalan jauh yang akan diubah suai. Tadi kita mula kita letak ke panel kawalan tanpa wayar je. Tapi kita tambah lagi input yang lain supaya dia akan lebih baiklah. Penambahbaikan dia kita tambah penderia inframerah, perintah peka LDR. Kenapa kena tambah dua benda ni? Yang tu nanti saya akan bagi dalam latihan dia. Latihan kamu nanti kamu kena baca dan bagi tahu kat saya. Okey, proses dia samalah mikro pengawal. Dan output dia boleh ada lebih pada dua. Mula output kita ada pun macam motor dan motor AT je kan. Okey, output yang ketiga dan keempat pengembas dan lampu LED. Okey? Okey, nampak ni. Kalau kita nak lebih nampak, kita boleh buat lakaran. Tengok ni. Lakaran perkembangan idea. Bahagian proyekal bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok akan dibuat. Okey, daripada lakaran ni kita akan lebih nampak lah. Tengok pendirian inframerah tu macam mana keadaan dia. Keadaan dua tu lakaran idea kedua kita. Ni lakaran idea pertama kita. Lakaran idea pertama cadangan kita untuk pengubah suaian menambah pendirian inframerah bahagian depan kereta. Okey, yang ini pula dia punya idea kedua tambah pengembas dan pendirian inframerah depan pengembas kat belah atas. Ketiga dia nak tambah lagi. Pengembas nak tambah LDR, nak tambah LED dengan pendirian inframerah. Okey. Jadi daripada lakaran-lakaran ni kita boleh nampak secara teruslah. Macam mana keadaan dia kalau kita sembang je, kita bercakap je, tak nampak lah kan. Jadi kena buat lakaran supaya kita akan lebih nampak apa yang berlaku. Jadi daripada perbincangan tu kita bolehlah menghasilkan idea yang terbaik untuk memperbaiki, menambah baik kita punya alat kawalan jauh. Sekarang alat kawalan jauh ada pendirian inframerah, ada lampu LED, ada LDR dan pengembas. Okey? Okey, sampai situ saja untuk yang ini. Untuk hari ini. Lepas ni saya akan bagi latihan dan sila jawab latihan. Sila jawab latihan dalam buku latihan masing-masing. Okey? Okey, saya nak semua orang jawab je latihan. Jangan tak jawab latihan ya. Okey, jangan jadi macam minggu lepas tak jawab latihan pula. Jawab latihan masing-masing. Okey? Dan tulis dalam buku latihan. Okey, terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kita akan sambung untuk topik 1.16. Kita akan nampak macam mana buat penambahbaikan produk berdasarkan lakaran tu. Dan kita juga akan belajar mengenai yang keempat apa kita nak belajar. Yang tajuk yang terakhir sekali adalah membuat penilaian fungsi kefungsian produk yang telah diubah suai. Lepas kita draw, lepas kita lukis, kita ujilah. Nanti kita akan belajar yang itu untuk minggu depan. Okey? Okey. Selesai untuk hari ini. Saya harap kamu lihat video ni sampai habis ya. Okey, ini untuk kamu juga, untuk kamu exam juga, bukan untuk cikgu. Cikgu tak ada cikgu. Kalau cikgu ajar, tak ajar, cikgu dapat gaji juga tiap bulan. Cikgu boleh buat tak kisah je dekat kamu. Tapi kamu kena kisah dengan diri kamu sendiri, okey? Okay, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.